Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Apa khabar anda semua yang sedang berada bersama-sama dengan kita di Facebook KL Baca dan terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis dalam Sembang Pis X Akademi Bondeno dan kita dalam episod kali ini kita akan berbicara tentang kisah-kisah di sebalik Mrs. Papa. Apakah itu Mrs. Papa? Siapakah Mrs. Papa? Kita akan rungkaikan sebentar lagi nanti. Sementara itu, kepada anda semua yang sedang menonton siaran langsung ini, saya ingin memaklumkan bahawa Sembang Pis adalah sebuah rancangan bual bicara yang dibawakan khas sepenuh Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia yang ke-20 pada tahun 2020 dan rancangan ini juga mendapat sokongan penuh daripada Sekretariat Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia serta Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini, insyaAllah sepanjang 1 jam sesi, kita akan ada Puan Rozilawati Muhammad, kita akan ada Puan Hayati Abu Hassan dan juga kita akan ada Puan Izzatul Marini sebentar saja lagi. Cuma buat waktu ini, anda sedang menonton di skrin masing-masing, hanya yang ada Puan Hayati dan Puan Rozilawati dahulu. Sebentar lagi kita akan jemput masuk Puan Izzatul insyaAllah. Jadi kalau ada perkongsian pengalaman, kalau ada pertanyaan dan sebagainya berkenaan dengan topik yang kita akan sembangkan sebentar saja lagi, teruskan ajukan di ruang komen. Kita akan sama-sama telusuri perbincangan sepanjang 1 jam nanti. Okey, baik, kita teruskan Sembang Pis X Akademi Bondeno dengan kisah-kisah di sebalik Mrs. Papa dan saya nak mengalu-alukan tetamu kita pada malam ini. Assalamualaikum Puan Rozilawati dan juga Puan Hayati, apa khabar? Salam, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Sihat semuanya ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan teruskan perbincangan ni dengan meminta izin puan berdua untuk saya menggunakan Kak Rozilawati dan juga Kak Hayati, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah. biar kita lebih mesra katanya ya. Ya, betul. Baik, okey. Mungkin sementara kita menanti sahabat kita seorang lagi iaitu Kak Izzatul. Jadi saya akan mulakan dulu dengan Kak Rozilawati lah. Mungkin latar belakang sedikit dahulu. Dah berapa lama menulis dan sebagainya. Selepas itu saya akan beralih kepada Kak Yati juga. Okey, jadi mungkin sebagai permulaan Sembang Pis kali ini, mungkin Kak Rozilawati boleh berkongsi dengan para penonton kita pada malam ini sedikit latar belakang tentang diri Kak Rozilawati sendiri dan seterusnya mungkin dah berapa lama menulis, apakah karya-karya selain daripada Mrs. Papa yang kita akan kongsikan pada malam ini, apakah karya-karya yang mungkin dah pernah dihasilkan dan sebagainya. Silakan Kak Rozilawati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Hafiz. Saya Rozilawati binti Muhammad. Nama pena saya pun Rozilawati binti Muhammad. Selain daripada buku Mrs. Papa ni, saya ada menulis beberapa lagi antologi. Dalam 7 buah lagi antologi di bawah terbitan Galeri Ilmu, Bondeno Resources dan juga ada yang terbit sendirilah. Dan semua penulisan saya adalah di bawah bimbingan Bondeno. So saya merupakan perantis Akademi Bondeno dah 2 tahun, Alhamdulillah. Saya kalau macam Mrs. Papan dulu, saya seorang penjawat awam sebenarnya yang berkhidmat di sektor awam dan selepas tu saya ambil keputusan untuk bersara awal, bersara pilihan dan sekarang pada masa sekarang saya menjalankan bisnes saya sendirilah iaitu tadika dan juga pusat jagaan. Itulah sedikit mengenai diri saja. Terima kasih. Baik. Baik, okey. Kita tanya Kak Yati pula kan. Itu tadi sedikit maknanya Kak Rozilawati ada tadi termasuk Mrs. Papa 8 buah karya ya, kalau ikutkan. Mungkin kalau Kak Hayati macam mana pula? Mungkin boleh kongsikan dengan audiens yang sedang menonton. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Abu Hassan. Juga bergerak di bawah Akademi Bondeno, seorang perantis lah. Okay. Dalam dunia penulisan ni saya terlibat dengan 6 projek antologi setakat ni, Alhamdulillah. Okay. Dan Mrs. Papa salah satunya lah. Saya bertugas sebelum ini di Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Pahang. Okey, semasa buku ini dihasilkan saya bertugas di Jabatan Keselamatan Jalan Raya
Dan sekarang ni kami telah diserap masuk ke Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Tapi masih katanya memegang portfolio yang sama. Alhamdulillah. Baik. Okey. Kita akan cuba bawa masuk Puan Izzatul Marini sebentar lagi, tapi sementara itu saya nak minta izin daripada Kak Rozalawati dan juga Kak Yati lah untuk kita menyapa rakan-rakan yang sedang menonton secara langsung ni. Ada sekitar lebih kurang, buat masa ini ada lebih kurang dalam 17 orang yang menonton dan ada nama-nama kat sini mungkin kita nak sapa lah kerana sudi memberi sokongan kepada kita pada malam ni. Ada daripada Puan Salmiha Muhammad, nak jadi orang pertama yang tonton live ni sebagai sokongan padu buat sahabatku Rozalawati Muhammad. Wah, ini bawa penyokong-penyokong ni. Terima kasih Kak San. Ada juga daripada Tuan Muhammad Razi. Assalamualaikum Kak Sal. Thank you very much Kak Rozi. Dan juga minta izin untuk share dekat grup X Syah Putra. Okey, boleh. Silakan. Tolong kongsikan video ini, siaran langsung ini supaya nanti lebih ramai yang dapat manfaat, lebih ramai yang dapat perkongsian ini, dapat menonton perkongsian ini nanti. Baik, saya minta izin untuk kita masuk, kita bawa masuk ke Izzatul, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Puan Izzatul okey ke setakat ni? Okey. Akhirnya. Dalam internet okey ya? Okey, baik. Okey, dah boleh. Baik, okey. Ini dah kita kadang-kadang menghadapi norma baru ni kan. Ada sedikit gangguan ni lah, Puan Izzatul mungkin diperkenalkan. Lokasinya. Assalamualaikum. Sekejap. Okey. Sebentar. Saya minta maaf kepada anda semua yang sedang menonton secara langsung ini. Mungkin kadang-kadang kita biasalah dalam kelaziman baharu ini kita ada beberapa isu teknikal dan sebagainya kita nak kena selesaikan. Jadi kita akan teruskan bersama-sama dengan Kak Izzatul sebentar lagi. Saya akan cuba sekali lagi untuk bawa masuk Puan Izzatul untuk bersama dengan kita. Bising dari mana ya? Sebentar. Silap. Saya dah tuan kat mana dah ni? Okey, mungkin sementara kita nak masuk Puan Izzatul semula, mungkin Kak Rozalawati boleh kongsi dengan kita sedikit tentang pengalaman menuliskan Mrs. Papa. Silakan. Okey, pengalaman menulis Mrs. Papa ni sebenarnya pada awalnya saya ingin menulis buku solo lah dalam projek di bawah Akademi Bondenor ni. Saya sedang mencari idea untuk menulis buku solo. Tiba-tiba Bondenor jumpa saya dan dia kata, Kak Rozi selalu share pasal Kak Rozi sibukkan Kak Rozi masa bekerja dahulu. So benda tu sebenarnya boleh share. Dia kata dalam buku, so dia kata buat buku bersama kawan-kawan lain menceritakan wanita struggle-nya, wanita yang berkejaya yang maksudnya sebagai isteri, sebagai ibu dan juga dalam masa yang sama sebagai pekerja juga. Dan dia kata sebenarnya kami diberi masa lebih kurang dalam sebulan saja untuk menulis cerita ni, mengumpul cerita antara kami dan sebulan saja alhamdulillah dalam masa sebulan tu kami berjaya menulis dan proceed lah kepada editing dan seterusnya. Faham? Tempoh sebulan tu maksudnya untuk menyiapkan bahagian masing-masing lah kan? Bukan untuk keseluruhan buku ke macam mana? Okey. Maksudnya macam saya sebagai penyelaras, kami masing-masing menulis cerita masing-masing dan saya kumpul lah dan seterusnya kami serah kepada Bondenor. Faham. Jadi bahagian setiap orang bahagiannya berapa maksudnya ada dia lebih kepada catatan, anekdot ataupun lebih kepada macam cerpen atau sebenarnya lebih kepada pengalaman peribadi? Okey, untuk Mrs. Papa ni sebenarnya buku adalah kisah benar. Kisah hidup kami sendiri yang kami tulis dalam kisah pendek dalam maksudnya dalam 1000 hingga 1200 patah perkataan macam tu je untuk satu topik, satu tajuk.
So setiap orang dalam 8-9 ada yang 7 cerita tulis dalam tu. So semuanya kisah benar berdasarkan pengalaman hidup kami sendiri dan bertemakan tema yang sama, struggle wanita yang memainkan pelbagai peranan termasuk bekerja untuk dan juga dalam masa sama sebagai ibu dan juga sebagai isteri. So tema sama tapi kisah yang berbeza lah, kisah-kisah kami dengan kerjaya masing-masing masa tu. Baik, tak apa, kejap lagi saya akan cuba korek lebih dalam cerita tentang Kak Rozalawati sendiri. Kita beralih kejap lah pada Kak Yati kan. Kak Yati macam seorang-seorang tak ganggu-ganggu apa benda je lah festival. Kak Yati pula macam mana? Saya difahamkan Kak Yati, itulah saya sebenarnya agak terharu juga sebab hari ni berjaya juga mencuri masa Kak Yati untuk bersama dengan kita. Walaupun saya faham kalau melihatkan catatan di Facebook, ada bekerja dengan anak di hospital lah, mak lah, diri sendiri juga dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, kesungguhan yang ditunjukkan tu yang saya nak rasa sangat terharu kat sini kan. Jadi macam mana Kak Yati sebenarnya melalui proses penulisan dalam waktu yang sama, Kak Yati sendiri melalui fasa ialah nak kena jaga anak, bekerja dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi dengan audiens kita sebelum kita bagi laluan Kak Izzatul untuk masuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya kehidupan yang terkejar-kejar ni bukan baru bermula. Kehidupan terkejar-kejar ni dia dah bermula lama lagi sebenarnya. Okey. Ada juga saya catatkan dalam buku Mrs. Papa ni. Okey. Dalam buku Mrs. Papa ni, dalam ni pun saya ada cerita tentang terkejar-kejarnya hidup sebenarnya dengan alam pekerjaan. Dan di masa sekarang saya teruji pula dengan kelahiran anak pramatang yang masih lagi berada di NICU yang hari ini genap usianya 9 bulan, alhamdulillah. Juga teruji dengan mak yang warded juga beberapa hari ini. Kakak tolong pun warded, anak-anak saudara pun tak berapa sihat musim agaknya. Allah Okey. Okay. Memang terkejar-kejar. Tapi rupa-rupanya ada hikmah yang saya dapat. Rupa-rupanya pada waktu sebelum kelahiran bayi pramatang saya ni, rupa-rupanya Allah dah didik saya waktu tu memang untuk hidup terkejar-kejar. Okay, jadi macam mana struggle-nya pada waktu sekarang, sebenarnya saya dah berlatih lama sebelum ni, beberapa tahun untuk melalui apa yang jadi pada hari ini. Okey. Kami juga diajar untuk apabila makin banyak ujian tu, sebenarnya makin banyak modal untuk kita tulis. Makin banyak ibrah boleh kita korek untuk kita masuk ke dalam penulisan kita, terutamanya dalam penulisan dakwah santai ni. InsyaAllah. Baik. Okey, kita cuba sekali lagi untuk bawa masuk Kak Izzatul. Nanti saya sambung dengan perkongsian daripada Kak Yati tadi. Saya cuba sekali lagi untuk bawa masuk Kak Izzatul Bismillahirrahmanirrahim. Kena bismillahirrahmanirrahim juga banyak kali ni kan untuk bawa masuk Kak Izzatul, insya-Allah. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Kak Izzatul sekali lagi. Assalamualaikum. Boleh. Izzatul boleh dengar. Assalamualaikum. Okey. Okey, boleh dengar. Kalau Kak Izzatul jelas dengar suara saya, boleh teruskan dengan sedikit pengenalan diri. Sementara ada line ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke? Tuan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu nak minta maaf sebab banyaknya dugaan kan Mrs. Papa ni nak live malam ni. Tak apa. Terputus balik. Allah Akbar. Tak apa. Cabaran sungguh. Tak apa, kita teruskan. Saya patah baliklah dengan Kak Rozalawati. Berkenaan dengan penulisan tadi, apa yang sebenarnya yang Kak Rozalawati maksudnya apa yang mencetus inspirasi lah untuk menuliskan kisah ini. Mungkin boleh kongsi dengan audiens juga kisah yang Kak Rozalawati tulis itu sebenarnya tentang apa dan apakah yang mencetus kepada peristiwa untuk menulis kisah tersebut. Okay, apa yang saya kongsi dalam Mrs. Papa ni adalah struggle masa saya bekerja dulu. So bermula sebenarnya dulu saya sebenarnya fasa perubahan dalam hidup saya sendiri. Masa saya mula, sebelum tu saya merupakan pensyarah di kolej swasta.
Dan saya kira kerja mensyarah ni saya banyak masa hanya di college mengajar, dan kalau kursus pun cuma masa tertentu lah, tidak terlalu sibuk lah bagi saya. Masih boleh susun masa dengan baik untuk tumpukan pada keluarga, pada anak, pada suami dan juga kerjaya. Dia berubah bila saya mendapat tawaran untuk sebagai penjawat awam, sebagai pegawai profesional, dan di situ berubah dalam hidup saya. First benda tu berubah bila saya ditawarkan, masa ditawarkan tu saya dalam syarat kami terpaksa mengikuti kursus selama 2 bulan. Dan di situ dah mula dah saya yang tak pernah berpisah dengan anak saya kecil lagi masa tu, umur 2 tahun. Memang saya tak pernah berpisah dengan anak saya lama. Paling lama pun semalam 2 malam macam tu lah kalau saya pergi outstation. Tetapi bila saya kursus 2 bulan terus saya kursus, tinggalkan anak dengan suami saya. Anak saya tak pandai cakap lagi, pandai sikit-sikit je lah masa tu. Baru pandai bercakap. Dan di situ saya dah rasa periknya, struggle-nya. Dalam kursus tu kami dilatih untuk kekuatan mental dan juga fizikal. Di sana saya mengikuti berbagai perkara yang saya tak pernah buat sebelum tu. Contohnya saya diajar menggunakan M16, senapang M16 tu, latihan menembak di pandang sasar. Saya dilatih berkawat macam betul-betul tentera dan kami duduk di kamp tentera. Di situ saya dah rasa saya dah keluar dah Mrs. Papa dalam diri saya. Sebelum ni saya seorang yang mungkin kalau orang tengok personality saya katakan saya ni lembut lah. Lembut, lembik lah juga. Tapi bila baca Mrs. Papa dia orang selalu kata, oh Kak Rozi ni macam watak yang berbeza. Macam ni Kak Rozi rupanya pernah lalu. So saya pernah masuk cabaran naik gunung tengah malam. Naik gunung seorang-seorang, naik bukit seorang-seorang tengah malam, pukul 12 tengah malam, hanya berpandukan satu tali rafia sebelah kiri saya. Tali tu dia kata arahannya pegang tali sebelah kiri dan saya ikut jalan. Saya ingat biasalah trek biasa je naik bukit, bijak-bijak tiba satu tempat, tiba atas bukit dah sunyi, dah tak ada orang, saya seorang. Akhirnya sebenarnya saya terpaksa merempuh sungai, menyeberangi sungai seorang diri. Dan tiba satu tahap tali yang saya pegang tu pun dah habis, dah putus. Bukan putus, maksudnya dah tak ada dah. Habis sampai setakat tu. So saya larah masa tu. So itu antara benda yang saya cerita. Satu lagi cabaran yang saya rasa yang saya paling tu cabaran, saya ni fobia dengan air. Saya takut dengan air. Tapi cabaran saya masuk gua yang gelap dan sempit. Gua tu gelap dan sempit, hanya muat badan manusia. Mula-mula kami boleh berdiri, kemudian tunduk, kemudian berjalan itik, kemudian meniarap. Meniarap pula air dah pada hidung macam tu. So tiba satu tahap dalam gua tu kami terpaksa melepasi pintu gua dengan cara menyelam. Menyelam dan keluar daripada pintu gua. Itu saya sebenarnya memang tak pandai berenang pun masa tu. So di situ saya struggle-nya, apa yang saya dapat masa tu ujian fizikal sebenarnya, tapi sebenarnya membentuk mental kita juga, kekuatan mental dalam diri. Sebabnya sebagai penjawat awam dah tentu kerajaan nak masa tu nak didik kami ni untuk menjadi seorang yang sangat cekal fizikal dan mental lah. So di situ saya dah nampak, saya selalu kaitkan apa yang berlaku dengan kehidupan lah. Contohnya macam yang cabaran naik bukit tu, kita macam kita di dunia ni lah. Dunia ni bukan tempat kita. So kita hidup berpandukan Al-Quran dan sunnah. Itu pegangan kita. Kita tak boleh pandai-pandai. Macam saya naik gua tu lah. Macam saya naik bukit tu lah. Tak boleh nak pandai-pandai. Itu arahan, ikutlah arahan tu. So itu pertama. Dan di situ juga kita tahu cabaran sebenarnya apa saja cabaran dalam hidup kita nak menguatkan diri kita dari dalam. So benda tu datang, masa datang tu sangat sakit. Tapi insya-Allah benda tu akan jadi penawar pada akhirnya nanti, insya-Allah. Itu yang kami kongsi sebenarnya. Faham. Kita akan cuba masuk sekali lagi. Puan Izzatun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni macam lebih jelas Kak Izzatun. Betul. Alhamdulillah. Macam lain lebih okey. Okey. Okey, kita bagi laluan lah. Kak Eti kejap kita bagi laluan pada Kak Izzatun. Perkenalkan diri sekali lagi dan seterusnya mungkin boleh kongsi sikit lah apa yang Kak Izzatun tuliskan dalam
dalam manuskrip Mrs. Papa yang Kak Izzatul tuliskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Marini binti Muhammad Ghazali. Saya berumur 47 tahun dan ibu kepada 3 orang anak. Seorang balu. Sekarang saya mengajar di Politeknik Tan Azlan Shah sebagai pensyarah bahasa Inggeris. Baik, apa yang saya tulis dalam Mrs. Papa ni asalnya dia bertuju apa yang saya tulis adalah perkongsian tribute kepada suami dan keluarga lah, tapi akhirnya dia menjadi memoir. Akhirnya suami meninggal dunia sebelum dapat baca memori buku tu lah. Basically kalau kita cakap pasal Papa, dia agak klise kan. Kalau macam orang baca tajuk pun orang akan cakap ni mesti kisah biasa, struggle isteri, struggle mak dalam rumah tangga kan dan kerjaya. Tapi sebenarnya kalau untuk Kak Izzat dia lebih kepada Kak Izzat menceritakan, berkongsi pengalaman Kak Izzat yang berkahwin pada usia yang sangat muda, lepas tu dan dihadiahkan dengan beberapa episod ujian. Jadi setiap kali melalui ujian tu kita tak nampak masa benda tu berlaku, tapi setelah lama bila kita dah melalui, dah berjalan seharusnya, kita faham Allah menguji kita dan menguatkan kita. So basically apa yang Kak Izzat tulis dalam Mrs. Papa ni kan tentang macam mana Kak Izzat menghadapi kesabaran dosa. Kahwin pada usia yang sangat muda, 20 tahun. Hero memang tak tahu apa-apa menguruskan rumah tangga, tapi Allah hadiahkan dengan beberapa siri ujian lah untuk kita mengajar diri kita sendiri, erti sabar, erti cekal, sehinggalah akhirnya lah. Kalau Kak Izzat boleh kongsikan lebih dalam sikit lah tentang buku yang bahagian yang Kak Izzat tulis tu, apa yang dituliskan dalam tu, apa yang sebenarnya yang membantu Kak Izzat untuk terus move on, bergerak ke depan dan berjuang. Mungkin boleh kongsi dengan audiens juga lah. Alright, sebenarnya kalau baca buku Mrs. Papa ni, 6 cerita yang Kak Izzat kongsikan dekat dalam buku tu adalah sebenarnya dia macam kronologi daripada berkawan, bila kawan dapat tahu yang arwah suami ni rupanya ada epilepsi sebab dia ada seizure dekat saraf kepala. Jadi macam mana Kak Izzat nak deal dengan dia tu, and then menghampiri perkahwinan. Ada satu bab yang Kak Izzat cerita macam mana dah dekat nak majlis, tiba-tiba dia accident dan dia buat keputusan untuk tarik diri daripada perkahwinan, dan kita macam bertegaslah kata tak apa, this is ujian, kita teruskan juga. And then bila kita kahwin, belum kahwin pun actually ada satu tajuk, ada bab tu Kak Izzat tulis tentang mak awak, mak saya, yang mana masa Kak Izzat baru bertunang, mak mertua lumpuh. Jadi sebagai anak lelaki tunggal dalam keluarga dia, Kak Izzat faham arwah akan ada tanggungjawab untuk menjaga mak dia dan ayah dia, dan dia juga adalah anak bongsu. Jadi dekat situ Kak Izzat tuliskan macam mana Kak Izzat cuba berlapang dada lah, maknanya berlapang dada dan adjust diri kita supaya Kak Izzat boleh akhirnya duduk serumah dengan mak mertua dan jaga mak mertua. Dan ada satu bab tu yang Kak Izzat kongsikan, tajuk dia supir ke mak lampir. Kak Izzat ceritakan pengalaman Kak Izzat belajar memandu. Itu sebenarnya kalau orang baca macam biasa je belajar memandu, apa signifikan dia. Tapi untuk Kak Izzat ia signifikan sebab bila Kak Izzat berkahwin dengan suami, Kak Izzat tahu yang suami Kak Izzat tak boleh memandu, doktor tak benarkan memandu, tak benarkan menunggang motosikal. Jadi Kak Izzat akan take over role sebagai supir lah, maknanya sebagai pemandu, menghantar dia ke sekolah, menghantar anak-anak ke sekolah, memandu, bawa dia ke sana kemari seluruh Malaysia, seluruh Semenanjung Malaysia ni. Jadi bab itu sebenarnya menceritakan macam mana Kak Izzat punya struggle dengan tak tahu apa-apa, kena belajar memandu, dan abang ipar dera pula daki bukit yang tinggi dekat Bukit Belacan tu, kereta tu mati tengah jalan dan berundur ke belakang. So macam dia dalam 6 bab yang Kak Izzat tulis tu sebenarnya ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang bab yang terakhir tu ialah closure lah, sebab waktu buku ni dicetak arwah suami dah meninggal. Jadi Bonda Nur
waktu tu minta Kak Izzat tulis satu bab untuk ceritakan apa sebenarnya yang Kak Izzat belajar selama 23 tahun berkahwin dengan arwah suami ni, apa pengajaran yang Kak Izzat dapat. So di bab yang terakhir tu Kak Izzat rangkumkan semualah, maknanya selama hari ni apa yang Kak Izzat duk lalui selama jadi isteri dia ni rupanya adalah persiapan untuk Kak Izzat menghadapi masa sekarang, yang mana bila dia meninggal kan, maknanya Kak Izzat kena move on. Kak Izzat lah sekarang ni Mrs. Papa yang jadi maknanya pillars untuk anak-anak. So buku ni sebenarnya dia lebih kepada, dia sangat dekat lah dekat hati Kak Izzat, sebab buku ni adalah pengalaman kami berempat, macam mana kami cerita benar kami, first hand experience kami dalam menghadapi semua cabaran ni, dan juga dia sebenarnya adalah kenangan terakhir lah sebenarnya Kak Izzat dengan arwah suami, sebab semua cerita yang Kak Izzat tulis dalam buku tu sebenarnya tribute kepada dia dan keluarga dia sebenarnya lah. Faham. Baik, terima kasih Kak Izzat. Kita beralih sekejap pada Kak Yati, sebelum nanti kita akan kembali balik pada Kak Rozi dan juga Kak Izzat. Kak Yati mungkin boleh kongsi dengan kita juga lah kan, sebab tadi Kak Yati ada kongsi dengan kita anak sejak lahir sampai sekarang dah 9 bulan masih lagi berada dalam ward, mak sendirilah dan kesihatan sendiri juga dan sebagainya kan, tapi tetap dapat juga meneruskan usaha untuk menyiapkan karya masing-masing untuk diterbitkan dalam buku ni kan. Jadi mungkin boleh kongsi lah, sebab setengah orang kadang-kadang bila dia nak menulis pengalaman hidup lah, ini mungkin nanti soalan ni boleh Kak Izzat dengan Kak Rozi sambung untuk jawab juga ya. Kadang-kadang bila kita menuliskan pengalaman diri, kita akan tenggelam terlalu jauh dengan emosi diri sendiri sehingga mungkin tak mampu lagi nak menulis kan. Sebab dia macam emosi lebih menguasai daripada akal fikir untuk kita menulis kan. Tapi dalam masa sama, kita faham kita nak menulis ni sebab kita nak menyampaikan kebaikan, kita nak menyampaikan manfaat kepada para pembaca kita supaya dapat mengambil ibrah macam yang Kak Yati cakap tadi kan. Jadi macam mana Kak Yati mengasingkan emosi yang bukan mengasingkan boleh juga, tapi dalam masa sama menggunakan emosi tersebut sebagai kekuatan untuk tetap meneruskan penulisan tersebut kepada pembaca. Okey. Alhamdulillah. Okey. Buku Mrs. Papa ni sebenarnya disiapkan sebelum lagi kelahiran anak saya tu. Anak saya yang pramatang tu. Okey. Anak saya yang pramatang tu dilahirkan pada bulan 11 tahun 2019. Okey. Sebenarnya bertitik tolak daripada waktu saya mengandung, tiba-tiba saja saya mendapat serangan penyakit yang saya pun tak tahu apa penyakit tu. Tiba-tiba badan saya membengkak. Sekarang lah. Sekarang dah makin okey lah. Okey. Badan saya makin membengkak. Saya sangka kan saya gemuk. Jadi saya abaikan. Rupa-rupanya tu adalah simptom masalah pada buah pinggang. Dan kerana masalah tu saya telah dibedah secara emergency hanya untuk selamatkan ibu saja pada waktu tu. Okey. Kemudian bayi saya dikeluarkan, alhamdulillah bayi saya survive dan hidup sampai hari ini. Sedangkan doktor tak bagi apa-apa, tak bagi berapa persen pun kemungkinan untuk bayi saya itu hidup. Okay. Macam tu. Okey, berbalik kepada penulisan saya pada dalam Mrs. Papa. Okey. Macam saya kata tadi, terlalu banyak kisah sebenarnya kalau kita nak keluarkan untuk kita korek ibrah dia. Okey, macam Tuan Hafiz tadi kata, okay, macam mana kita nak asingkan antara emosi dengan ibrah, kita nak korek untuk kita sekalikan. Kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan emosi. Cara saya mudah saja. Okay. Pertama, untuk menulis, memang kita perlu bermain dengan emosi. Sebab apa yang kita tulis kalau daripada hati, memang ia akan menyentuh hati orang lain. Itu petua dia. Tapi untuk menggali ibrah, okay, benda yang paling penting pada saya, kita perlu letakkan poin-poin penulisan kita. Di mana poin-poin itu perlu berada. Untuk satu bab, satu poin yang kita patut letakkan dan kita gali ibrah untuk kisah itu saja. Kita tak mampu nak korek beberapa ibrah dalam satu kisah. Kalau tak, kita akan jadi hanyut kisah kita. Okay? Contohnya macam kisah saya dalam buku Mrs. Papa. Saya terpaksa asingkan. Walaupun ceritanya seputar saya pergi buat advokasi atau saya terlibat dengan kita panggil roadblock lah.
Sekatan Jalan Raya. Okey. Tapi kita boleh pecahkan daripada satu kisah roadblock kepada beberapa kisah lain. Contohnya roadblock pada bulan Ramadan. Okay, macam mana kita nak kejar juga bulan Ramadan ni 1 bulan saja yang ada solat tarawih. Okay. Dan waktu tu lah waktu roadblocknya. Kan, dekat musim perayaan, makin dekat dengan musim perayaan, makin banyak pula sekatan Jalan Raya. Ada operasi bersepadu pula waktu tu. Sedangkan untuk kita sebagai orang Islam, waktu tu kita nak mengejar keberkatan malam Lailatul Qadar. Kita nak kejar pada waktu tu. Tapi untuk kami terpaksa pula jadi penunggu jalan pada waktu tu. Demi keselamatan jalan raya orang awam lah. Jadi pada waktu tu macam mana kita nak bahagikan masa. Kita nak dapatkan juga hikmah solat malam tu macam mana. Kita nak kejar juga Lailatul Qadar. Masa tu kita kena pasakkan dalam diri kita yang bekerja itu juga ibadah. Macam itulah cara kita nak ambil hikmah dari tu, kita kena cari. Sebenarnya okey, mungkin ada yang kalau tak faham kita akan merungut. Okey, waktu ni kita nak kejar Lailatul Qadar, kenapa kerajaan buat roadblock waktu ni? Tapi sebenarnya kalau kita ingat yang pekerjaan itu ibadah, kita tahu kita berada di saluran mana. Dan pasti kita kena sisihkan juga waktu untuk kita beribadah semampu yang kita boleh. Okey, untuk penulisan pula, okey, pada waktu kita penat, pada waktu itu kalau kita dapat, kita tahu kita boleh kaitkan ibrah tu dengan kepenatan kita tu, masa tu kita catat. Kemudian pada waktu kita tak penat, bila kita dah free nanti, masa tu kita kembangkan tulisan kita tu. InsyaAllah. Faham. Baik. Setiap kali bercerita kan, dari segi product placement tu Kak Yati sangat bagus daripada tak lepas-lepas dia punya business papa tu kat tangan. Product placement bagus tu. Promosi. Iklan. Iklan bagus-bagus, tak ada masalah kan. Ini memang ruang untuk kita nanti di hujung sesi pun kita akan turut berkongsi kalau mana-mana nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan daripada para penulisnya dan sebagainya. Tapi kita nak ajukan soalan yang sama pada Kak Rozi juga berkenaan dengan macam mana menukar emosi itu tadi menjadi kekuatan untuk terus menulis dan menghasilkan karya. Okey, untuk terima kasih. Masa menulis Kak Rozi nak iklan jugalah. Masa menulis Mrs. Papa ni memang sebenarnya Kak Rozi rasa masa tu Kak Rozi sangat bermain dengan emosi sendiri. Sebab apa yang Kak Rozi tulis dalam ni adalah kesakitan Kak Rozi masa Kak Rozi pada satu ketika dululah. Maksud apa yang Kak Rozi bawa, maksudnya yang Kak Rozi pendam dalam diri Kak Rozi sendiri. Tapi bila menulis ini sebenarnya dia merupakan satu proses untuk move on. Untuk Kak Rozi lepaskan sebenarnya. Dalam proses sebenarnya menulis Mrs. Papa ni, Kak Rozi dalam proses memaafkan diri sendiri. Sebab banyak yang Kak Rozi tulis dalam ni adalah penyesalan Kak Rozi sebenarnya. Sebab masa Kak Rozi berkejaya, Kak Rozi muda, Kak Rozi ni seorang yang sangat obses terhadap kejaya dan juga cita-cita dan impian Kak Rozi. So Kak Rozi terlalu terkejar masa tu. Kak Rozi dah ada anak tapi Kak Rozi tetap kerja Kak Rozi tu dah sibuk, selalu outstation dan sebagainya. Dalam masa yang sama Kak Rozi masih lagi nak belajar buat master juga masa tu. So masa Kak Rozi sangat padat. So Kak Rozi rasa masa tu ada benda yang bila Kak Rozi fikir semula memang itu menjadi beban pada Kak Rozi lah. Maksudnya benda yang Kak Rozi sesalkan. Tapi proses menulis ini memang masa menulis tu banyak menangis. Sangat banyak menangis. Tapi itulah proses penyembuhannya sebenarnya. Bila menulis tu proses melepaskan, memaafkan diri sendiri, terima seadanya yang kita ni manusia biasa. Ada kesilapan dan ada kelemahan, ambil iktibar pada yang lepas dan perbaiki pada masa akan datang. Dan Alhamdulillah dari penulisan ni Kak Rozi beri satu kekuatan pada dirilah untuk teruskan kehidupan selepas tu. Dan selepas menulis Mrs. Papa ni Kak Rozi buat keputusan untuk berhenti kerja tu lah. So bertitik tolak dari situ juga sebenarnya mendorong Kak Rozi menjadi seorang yang lebih cekal dan berani untuk buat keputusan. Itu sajalah. Okey. Baik, saya nak sapa, terima kasih Kak Rozi. Saya nak sapa komen daripada Puan Sal sekali lagi.
ini memang ditujukan khas kepada Kak Izzat kita lah kan. Kuatnya Puan Izzat, Kak Sal tak tahu nak ucap tahniah atau takziah di atas segala ujian besar yang dia hadapi, tapi Kak Sal rasa ucapan tahniah yang paling sesuai. Itu antara respons yang diberikan oleh para penonton kita pada malam ni lah. Harapnya Kak Izzat kalau nak respon balik pada Puan Samihah ni bagi tahu Mungkin Kak Izzat sendiri macam mana tadi menukarkan emosi kepada penulisan, apa yang dilalui, mungkin boleh kongsi tip ke pengalaman ke sendiri. Silakan Kak Izzat. Boleh dengar Kak Izzat? On Kak Izzat sendiri, actually Kak Izzat ikan diri Kak Izzat sebagai penulis. Okay, untuk Kak Izzat sendiri, Kak Izzat sebenarnya macam kategorikan diri Kak Izzat ni, Kak Izzat suka kongsi kisah-kisah lawak. Sebenarnya Kak Izzat ni macam, Kak Izzat anggap diri Kak Izzat lawak lah, somehow pelawak. Okay. Kalau Kak Izzat pun kalau dulu-dulu semuanya kisah-kisah yang kelakar laku dalam rumah, suami. Tapi sahaja kejadian 2018, Kak Izzat perasan Kak Izzat banyak menulis walaupun tak niat. Kita menulis tu siapa yang rasa dan orang Kak Izzat suara putus-putus lah Kak Izzat. Nak menyediakan, mungkinlah pada mereka menyediakan Kak Izzat dalam bentuk kenangan-kenangan. Kak Izzat Saya dengar tak kenangan-kenangan je. Kan? Tapi menulis, Saya dengar suara Kak bila Izzat tak kenangan-kenangan je tadi. Tulis buku Mrs. Papa. Okey. Sementara tuan-tuan dan puan, saya cuba nak dapatkan Kak Izzat tu kembali. Kak Rosie dengan Kak Eti okey kan setakat ni? Boleh. Hafiz, Kak Izzat minta maaf. Hafiz petang. Kak Izzat boleh dengar saya tak sekarang ni? Boleh dengar balik tak? Kak Izzat line putus-putus balik lah Kak Izzat. Mungkin saya minta izin Kak Izzat, sementara Kak Izzat tengah live putus-putus ni, saya minta izin untuk teruskan balik dengan Kak Eti dengan Kak Rosie dulu. Nanti kalau macam line tu saya nampak okey balik, saya terus beralih pada Kak Izzat semula. Hari ni talian internet tak memberi kerjasama sangat pada Kak Izzat ni, minta maaf sangat ni. Tapi tak apa, kita akan teruskan sekejap Okey, saya beralih pada Kak Eti dulu, nanti saya akan patah balik dengan Kak Izzat kalau Kak Izzat ada laluan yang tadi yang lebih okey. Betul-betul. Betul-betul Kak Izzat. Okey, Kak Eti. Bila dah menulis kan, kita dah melepaskan kan. Maksudnya yalah kadang-kadang bila kita semua perap emosi dan sebagainya, dia mungkin akan terbeban pada diri sendiri, tapi bila dah melepaskannya melalui kata-kata, itu dah lebih melegakan perasaan kita sendiri kan. Tapi mungkin Kak Izzat lah, mungkin Kak Eti lah, nampak saya masih lagi dengan Kak Izzat tak selesai. Mungkin Kak Eti boleh kongsi, manalah tahu selepas tempoh penulisan tersebut sehinggalah dah diterbitkan, apabila ada karya tersebut berjaya diterbitkan dan sampai kepada halayak pembaca, ada tak mungkin Kak Eti terima respons daripada para pembaca yang mungkin berkongsi kisah pengalaman yang sama ke, ataupun mereka rasa macam yalah, ada tak apa-apa respons ataupun maklum balas daripada pembaca Kak Eti sendiri kenaan karya tersebut? Ya, Alhamdulillah. Rupa-rupanya betul apa yang orang cakap, right to heal. Betul. Waktu kita rasa sakit tu sebenarnya kita tulis. Itu waktu kita meluahkan. Kemudian kita peram sekejap, kita edit balik dan kita hantar kepada editor. Macam kami hantar kepada Bondenor lah untuk dinilai balik semua. Dan apabila karya tu telah keluar, Alhamdulillah, memang ada banyak respon lah daripada pembaca-pembaca. Rupa-rupanya apa yang kita alami ni, apa yang kami penulis-penulis Mrs. Papa alami ni, rupanya ramai orang kat luar sana alami benda yang hampir sama. Okey. Maknanya tulisan-tulisan kita ni bukanlah tulisan yang luar biasa. Ia seputar kisah biasa yang dialami, peperangan perasaan yang biasa dialami ibu-ibu berkejaya, isteri-isteri berkejaya.
Contohnya dalam buku Mrs. Papa saya angkat pula lah, saya kan ratu iklan kan. Okay. Dalam buku Mrs. Papa ni, saya ada cerita tentang gosip-gosip liar. Orang kata kalau isteri sibuk jaga jalan, nanti orang perempuan lain jaga suami kita. Ramai orang kata kalau kita ni sibuk sangat kerja kerjaya kita, lama-lama suami kita kena rampas dengan perempuan lain. Jadi macam mana sebenarnya pergolakan perasaan tu? Okey, ada juga satu bab yang tajuk dia wanita ni makhluk ceruk dapur. Orang kata kalau kita bekerja ni, kalau dapur tak berasap, itu adalah perempuan tak berguna lah. Isteri yang tak Yalah, menepati. orang kata apa, perut suami kena jaga Orang kata jaga perut suami. Okey, tapi rupa-rupanya di zaman moden ni, di waktu isteri dan suami kedua-duanya mencari rezeki, rupanya perlu ada tolak ansur dan perlu ada fleksibel dekat situ. Betul, perut suami kita kena jaga, kita kena isi. Tak semestinya kita masak. Betul tak? Ada inisiatif lain sebenarnya untuk ibu-ibu bekerja. Gunakan segala kemudahan yang ada. Ada Food Panda, ada Grab Food, ada macam-macam lagi. Kan kita boleh guna. Perut anak-anak, perut suami tetap kita kena kenyangkan juga. Walaupun tanpa kita masak, tapi kita kena ingat tanggungjawab untuk kenyangkan mereka, tanggungjawab kita. Selagi kita berpegang pada tanggungjawab tu, insya-Allah boleh kita buat benda yang sama. Jadi apa benda yang cerita-cerita yang saya tulis ni juga dapat respon. Rupa-rupanya ada dilema juga pada kawan-kawan yang lain, kawan-kawan pembaca yang lain. Dan alhamdulillah mereka dapat sesuatu daripada tulisan-tulisan kami dalam buku Mrs. Papa ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalau Kak Rozi sendiri nak kongsi pengalaman, mungkin ahli keluarga sendiri ke yang terbaca, sebab kadang-kadang kita tulis kisah-kisah dekat dengan diri sendiri ni, ahli-ahli keluarga baca kan. Jadi ada ahli keluarga yang mungkin bagi maklum malas ke, terasa hati ke, mana tahu. Kalau ada. Okey, saya banyak bercerita pasal kerjaya saya dulu lah masa saya penjawat awam. Saya menceritakan apa yang saya lalui. Tapi kadang-kadang benda tu walaupun kita pasal diri kita tapi mewakili orang lain juga sebenarnya. Contohnya ceritanya saya rasa saya kurang, maksudnya saya tak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu yang baik masa tu. So saya banyak rasanya saya tak dapat luangkan masa bersama anak-anak saya. Walaupun anak saya masa tu masa kecil dan sangat perlukan perhatian dari saya. Tapi saya dalam masa tu saya terlalu mengejar cita-cita dan kerjaya saya. Sampai saya ada blind spot lah masa tu, tak nampak sangat benda tu. So benda tu saya rasa bila orang baca satu, biasa orang kata oh betul lah, dia pun mengalami benda yang sama. So saya cerita, saya sebenarnya saya tulis tu benda setelah saya lalui, benda yang saya dah lalui dan saya dah sedar apa benda tu. So saya lebih kepada nasihat lah kepada orang muda yang sedang berkejaya, yang sedang nampak peluang, yang sangat bersemangat sekarang. So ada benda yang kita kejar tapi ada benda yang kita tak boleh tinggalkan. Kita boleh benda tu seiring, sepatutnya seiring dan seimbang lah. Itu yang kalau kawan baca, kawan ada baca buku saya, kawan sebab masa saya cerita tu banyak kisah masa kursus tu, kawan-kawan akan kata lah, oh memang ingat lah nostalgia aku 17 tahun dah sebenarnya benda tu berlaku. So bila setiap kali kita orang kita orang punya anniversary lah, hari kursus tu 1 hari Ogos setiap tahun. So akan imbau lah, oh betul yang saya tulis dalam Mrs. Papa tu, ingat semula kisah kami masa kursus 2 bulan tu. Dan juga kawan-kawan yang kerja sama saya masa di penjawat awam dulu pun cakap masih ingat lagi apa-apa yang saya cerita tu, kata oh betul lah, ingat lagi. Kalau yang tak tahu sangat saya, maksudnya kenal saya selepas kemudian daripada kisah tu berlaku, dia orang kata oh tak sangka ya Kak Rozi ni lasak juga orangnya. Nampak lembut, selalu macam tu lah orang komen, Kak Rozi nampak lembut tapi tengok cerita Mrs. Papa tu, oh lasak lah macam tu lah. So lasak tu kena terpaksa sebenarnya, kita dipaksa melalui situasi tu dan insyaAllah bila keadaan terpaksa sebenarnya Allah tahu mana yang kita boleh dan mana tak boleh. Walaupun diri Kak Rozi sendiri pun rasa Kak Rozi tak boleh, tapi lalui juga dan alhamdulillah still ada lagi sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Itulah. Kak Izzat, mungkin kalau line tengah okey ni, nak sambung balik apa yang Kak Izzat cakap tadi, terputus
bahagian kenangan tadi tu. Kan, mungkin nak sambung semula. Kak Izzat silakan. Okey. Uh, yang tadi tu Kak Izzat cerita, okey, Kak Izzat, bila Kak Izzat sekarang ni dalam keadaan sekarang lah, bila selepas kematian arwah suami, bila Kak Izzat dah mula didiagnose ada kanser semua, bila Kak Izzat menulis, kadang-kadang kita menulis tu benda yang biasa, tapi bila orang baca, mereka akan rasa macam simpati. Jadi biasanya apa yang Kak Izzat buat ialah Kak Izzat akan baca komen kawan-kawan yang membaca kisah Kak Izzat tu. Jadi bila ada katakanlah contoh hari ni Kak Izzat update mengenai keadaan Kak Izzat. Bila ada kawan-kawan yang komen macam seolah-olah mereka dah mula macam simpati kan, Kak Izzat akan upkan lagi satu status yang lebih santai lah. Maknanya sebab kalau boleh Kak Izzat personally tak nak dikasihani. Kak Izzat menulis tu kerana Kak Izzat kongsi. Kak Izzat sebenarnya nak kongsi sebab Bonda Noor pernah pesan pada Kak Izzat, tulis supaya at least kalau ada orang yang sakit macam Kak Izzat dan dia tak tahu macam mana nak buat ataupun dia diuji macam mana Kak Izzat diuji, dia tak tahu apa nak buat, at least bila dia baca apa yang Kak Izzat tulis, dia dapat idea ataupun dia dapat motivasi untuk buat sesuatu lah. Jadi itu sebenarnya niat, tujuan asal Kak Izzat menulis dan berkongsi sebenarnya. Bukan untuk kita nak raih simpati ke apa-apa kan. Kita just nak bagi orang tahu, not bad. Allah tu tak salah. Allah tu dia tak pernah salah pada kita. Apa yang dia buat pada kita tu sebenarnya semuanya adalah yang paling terbaik untuk kita. Sangat terbaik. Bila macam kalau Kak Izzat dalam keadaan sekarang ni, bila kenang-kenang balik kan, bila baca balik semula Mrs. Papa tu, setiap topik yang Kak Izzat buat tu, bila Kak Izzat duduk back semula sekarang ni, Kak Izzat cakap, ya Allah, betul. Allah ni plan dia daripada awal dulu sampai dah sekarang ni, semuanya plan yang cantik lah dan tak ada salah langsung pada takdir itu. Macam mana Kak Izzat sebenarnya tak nak berkahwin dengan suami Kak Izzat, memang tak nak pun suami Kak Izzat, tapi akhirnya Kak Izzat pilih dia, Kak Izzat terima dia sebagai suami dan mendidik diri Kak Izzat untuk menjaga dia, menjaga mak dia, menjaga ayah dia dan seterusnya, sehingga arwah ayah Kak Izzat kata, Abah confident kalau Abah sakit awak akan jaga Abah macam mana awak jaga mak mentua dengan bapa mentua awak. Jadi maknanya at least kita ada, dan adalah anak-anak buah yang cakap, tengok kita punya struggle tu, mereka termotivasi untuk sayang family, untuk sayang mertua, untuk sayang kawan-kawan. Jadi alhamdulillah, itu alhamdulillah. Dan bila Mrs. Papa ni keluar, ada seorang bekas pelajar Kak Izzat lah yang sekarang ni sedang buat PhD. Dia hantar mesej, dia kata sebelum ni dia buntu sebab dia nak belajar, dia kena jaga mak dia sakit, dia kena jaga kakak dia sakit. Tapi bila dia baca Mrs. Papa, dia baca semua cerita kami dalam Mrs. Papa tu, dia tahu dia tak seorang. Maknanya ada orang lain yang kadang-kadang lebih hebat lagi ujian daripada dia kan. Jadi itu tujuan kami sebenarnya mengeluarkan buku Mrs. Papa ni. Selain daripada kita kongsi pengalaman kita tu untuk kenangan, tapi kita juga sebenarnya nak educate. Bukan nak educate, nak kata macam nak supaya kawan-kawan lain yang mungkin rasa mereka teruji berat akan nampak sebenarnya ujian dia tak seberat mana, dan insya-Allah mesti boleh go through. Ayat surah Al-Baqarah kan 286 kan, Allah tak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Bila Allah uji itu maknanya itu kita boleh lalui dan itu adalah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Baik. Sementara alhamdulillah, sementara Kak Izzat ada line lagi ni, boleh terus bercakap sikit pasal antologi Bercakap dengan Cermin. Mungkin boleh kongsi dengan kita Bercakap dengan Cermin. Apa yang ada dengan antologi tersebut, projek tersebut. Okey. Sebenarnya antologi Bercakap dengan Cermin ni dihasilkan rintitan daripada seminar mega penulisan Bonda Noor yang pertama. Yang waktu tu Kak Izzat tak hadir kerana kemalangan. So di situ seminar itu mengumpulkan lebih 200 penulis. Jadi Bonda Noor ambil inisiatif untuk semua penulis-penulis yang hadir khusus tu, bengkel tu menulis satu kisah untuk dikongsikan dalam antologi. Jadi lahirlah 9 buah buku dengan tema yang berlainan. Ada 9 tema dan mengumpulkan lebih kurang 23 hingga 25 penulis dalam setiap tema-tema tu. Dan yang menariknya, buku siri Bercakap dengan Cermin ni dah dilancarkan tahun lepas, pada bulan Mei tahun lepas, dan pihak Galeri Ilmu bersama-sama dengan Akademi Bonda Noor, kita buat projek wakaf buku dengan 9 buah buku ini.
So projek wakaf buku ni dah berjalan. Kita edarkan buku-buku ni ke banyak tempat-tempat yang layak dan ada juga orang yang beli untuk koleksi persorangan dalam bentuk wakaf. Dan sangat mendapat sambutan, alhamdulillah. Dan projek tu masih lagi diteruskan. Memang baru ni macam bulan puasa baru ni pun kita lancarkan semula projek wakaf buku Binsi ni dan sambutan dia memang luar biasa lah, luar biasa. Untuk Kak Izzat secara personal, Kak Izzat juga tolong kan kawan-kawan untuk berwakaf buku dan kita rasa macam ya Allah, orang Malaysia ni sebenarnya sangat suka macam bersedekah dalam bentuk apa sahaja pun. Alhamdulillah. Betul. So kalau Sebab ada buku sesiapa boleh yang jadi penyampaian manfaat Betul. Dan Hafiz, kalau misalnya ada kawan-kawan yang berminat nak dapatkan buku-buku bercakap dan cermin ni, bolehlah kontak mana-mana dropshipper Bondeno yang ada menguruskan wakaf buku ni, insyaAllah. Baik. Buat anda semua yang sedang menonton secara langsung ni juga, selain daripada kisah di sebalik Mrs. Papa, sebenarnya saya difahamkan ada juga kembar kepada Mrs. Papa ni, iaitu Mr. Mama kan. Mungkin Kak Rozi ada boleh kongsi sikit, sebab tadi Kak Rozi ada tunjuk kat saya Mr. Mama tu, mungkin boleh kongsikan kembar Mrs. Papa ni. Walaupun cerita tentang Mrs. Papa tapi bolehlah sikit lah promosi kepada Mr. Mama. Okey, ni kembar kepada Mrs. Papa, Mr. Mama. Okey, Mr. Mama ni ditulis oleh 3 orang suami dan juga bapa lah. Iaitu Ustaz Syahrul Zaman Luqman, Dr. Muhammad Kamizi dan juga Encik Kushairi Ismail. Tengok warna buku ni pun Mr. Mama ni lembut je, warna dia soft je kan. Berbanding dengan kami ni. Kami ni garang kan. So dia bertukar sikit. Dia suruh perwatakannya bertukar sikit situ. So Mr. Mama menceritakan kisah suami-suami yang mengambil alih tugas isteri di rumah. Menjaga anak, memasak dan sebagainya. Ini lelaki-lelaki hebat lah. Yang boleh memegang, orang kata biasanya orang kata isteri boleh jadi ibu dan jadi bapa. Tapi suami susah sikit. Tapi Mr. Mama dah buktikan. Diorang boleh melakukan kedua-duanya sekali. Itulah. So buku ni kami akan pernah buat promosi sekali dulu. Masa di Pesta Buku Antarabangsa KL tahun 2019. So kami buat promosi sekali lah. So kedai buku biasanya pun akan susun macam ni. Akan gandingkan kami berdua ni lah. Itu je lah untuk Mrs. Papa dan juga ya betul, pasangan ni. Dulu kami buat tema perkahwinan masa di Pesta Buku dulu. Siap bawa hantaran lagi. Macam berkahwin lah, macam tu lah. Baik, meriah, mesti meriah waktu tu. Seronok masa tu, main ada muzik kompang semualah. Okey, mungkin boleh sambung sebab Kak Yati juga di bahagian koloni di belah Kuantan kan, maksudnya untuk terlibat juga dengan bengkel penulisan Akademi Bondeno pada 15 Ogos. Saya rasa ada nampak iklan dia. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit dengan audiens kalau ada yang mahu terlibat dengan bengkel penulisan Akademi Bondeno yang akan berlangsung pada 15 Ogos nanti. Boleh silakan di hujung-hujung sesi kita ni. Okey, baik. Akademi Bondeno di bawah kelolaan Bondeno sedang melancarkan bengkel penulisan Akademi Bondeno yang menggunakan slide dan yang ditetapkan, maknanya yang ditetapkan oleh Bondeno sendiri. Okey. Untuk kita ajar penulis-penulis baru ataupun penulis-penulis yang memang sedia menulis untuk tajamkan lagi skill menulis yang kita adakan serentak sebenarnya di seluruh Malaysia pada 15 Ogos 2020 di seluruh Malaysia. Okay. Dan kita bahagikan kepada beberapa zon. Okay, untuk semua yang berminat untuk menyertai, untuk belajar menulis, boleh sertai mengikut zon masing-masing. Contohnya saya sendiri di zon Timur 3 kami panggil.
okey, yang menggabungkan negeri Terengganu dan Pahang. Okey, dan kita akan buat di Hotel E-Rate di Kuantan, Pahang. Okey, untuk negeri lain pun boleh tengok di wall Akademi Bonda Noh, perantis Akademi Bonda Noh ada dikongsi di sana. Boleh sertai mengikut mana tempat yang paling dekat lah. Dan insya-Allah walaupun kita tahu di zaman PKPP ni, okey, agak bermasalah jugalah kita nak berkumpul, tapi insya-Allah kita akan ikut semua SOP yang ditetapkan dan kita akan jaga jarak. Kita nak program kita tu berjaya, ilmu kita dapat dan kita minimumkan risiko. InsyaAllah kita akan ikut SOP. Jangan takut, jangan segan nak sertai. Boleh daftar mengikut koloni masing-masing. Kalau di belah Pahang boleh sertai bawah koloni kami insyaAllah. Kalau bengkel penulisan Akademi Bonda Noh yang di Pahang tu nak pergi ke bengkel tu nanti, insyaAllah tak ada Roblox Puan Yati InsyaAllah tak ada Roblox. Sebab tadi kata terlibat dengan Roblox dan sebagainya. Harapnya tak ada Roblox lah ke bengkel tu nanti, insyaAllah. Maknanya dalam hari yang sama, dalam tarikh yang sama, berlangsung juga di negeri lain. Kalau macam Kak Izzat di Perak misalnya, turut ada lah Kak Izzat kan di Perak. Kak Izzat antara yang akan menguruskan di Perak ke? Untuk bengkel penulisan Akademi Bonda Noh. Kalau kami kalau Kak Izzat di Koloni Utara. Jadi Koloni Utara ni menggabungkan Perak, Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. So kami insya-Allah akan ada bengkel penulisan Akademi Bonda Noh ni pada hari Sabtu ini, 8 hari bulan di Seri Malaysia Kepala Batas. So kepada orang utara, masih ada lagi seat kosong. Sama juga macam Kak Yati kata, kami jaga SOP, jaga semuanya. Jadi kalau ada sesiapa yang masih berminat, boleh hubungi kami untuk mendaftar. Faham? Maknanya masing-masing koloni boleh carilah di negeri mana-mana. Kalau anda mahu menyertai bengkel penulisan Akademi Bonda Noh, boleh hubungi mereka. Atau kalau mungkin tak dapat nak cari dekat mana-mana media sosial, sekarang ni di Facebook ni ada Kak Izzatul, ada Kak Yati dan juga Kak Rozi, boleh terus berhubung dengan mereka untuk tanya maklumat lebih lanjut lah berkenaan dengan bengkel ni. Tapi di hujung sesi ni, kita ada lebih kurang dalam 3 minit ni, mungkin saya nak bagi laluan kepada ketiga-tiga panel pada malam ni untuk mungkin boleh berkongsi orang kata harapan kalian masing-masing untuk orang kata meneruskan usaha menulis. Dan sebab menulis kisah hidup ni adalah benda yang sangat dekat dengan kita. Sebab kalau saya petik kata mungkin daripada teman saya juga, menulis kisah hidup ni adalah sebenarnya mengorek juga kecerdikan bangsa. Jadi Kak Izzat ataupun Kak Rozi dengan Kak Yati, dalam tempoh 1 minit setiap seorang yang ada, apa harapan yang boleh dibuat untuk terus mencetus inspirasi supaya ramai lagi orang di luar sana dapat berkarya, dapat menulis kisah hidup masing-masing juga. Mungkin mula dengan Kak Izzat kot. Silakan Kak Izzat. Okey. Sambil-sambil itulah Kak Izzat nak ucapkan terima kasih kepada pihak Galeri Ilmu dan especially Bonda Noh sendirilah kerana membimbing kami, terus memotivasikan kami untuk menulis. Dan untuk penulis-penulis baru ataupun penulis yang belum berani, sebab biasanya kita ni takut nak mula. Untuk yang belum berani tu, tulis. Kak Izzat punya tagline senang je, katabah. Tulis, kita mesti tulis. Selagi kita tak mula, kita tak akan tahu kan dekat mana. Sebab bila kita menulis dari hati, insya-Allah dia akan sampai ke hati juga. Dan lebih mudah sebenarnya kita bercerita tentang diri kita kepada orang, minus yang mengaibkan tu jangan nak cerita kan. Tapi bila kita bercerita tu, dia lebih dekat dengan pembaca dan pembaca akan lebih mudah faham dan serap ke hati, insya-Allah. Itu saja dari Kak Izzat. Kak Rozi mungkin ada. Terima kasih Kak Izzat. Sekejap lagi kita akan sambung untuk promosi buku Mrs. Papa. Tapi Kak Rozi, silakan. Mungkin ada gagasan, harapan daripada penulisan sendiri, macam mana nak mencetus inspirasi kepada orang untuk terus menulis kisah hidup masing-masing. Kak Rozi mengambil kata-kata Bonda Noh. Tulis bekalan untuk kau tinggalkan. Maksudnya menulis ni bukan sahaja untuk kehidupan kita, dia lebih kepada bekalan untuk kita bawa ke alam abadi sebenarnya. So menulis benda yang baik-baik, apa yang boleh diambil ibrah dari apa yang kita lalui kepada orang lain. Berdakwah maksudnya kita cuba mengajak orang lain membuat kebaikan. Itu adalah perjuangan sebenarnya kami. Perjuangan kami sama, fikrah kami sama je. Nak menyampaikan benda yang baik
untuk membawa bekalan kepada kami, menyediakan bekalan kepada kami. Jadi saya terpanggil untuk share sikit cerita kawan saya seorang. Dia nama dia saya sebut ya, arwah lah, Allahyarhamah, Haizora Ibrahim. Beliau sangat berminat dan sangat bercita-cita untuk menjadi seorang penulis. Di akhir-akhir dia pengidap kanser dan saya memang tak tahu, saya kenal dia maksudnya secara media sosial sajalah. Tak pernah berjumpa, saya tak tahu pun dia sakit. Dia struggle di saat-saat akhir pun dia masih lagi join kursus penulisan Bonda Nur, masih lagi menjadi ejen buku, menjual buku sebab dia percaya. Dia kata apa yang dia buat sekarang ni adalah bekalan untuk dia bawa ke alam abadi. Jadi memang betul sehingga saya ingat 3 hari sebelum tarikh dia meninggal, dia masih lagi join kursus penulisan tata bahasa dengan Puan Rohamiah Muda. Dan dia sempat buat mock cover untuk buku dia. Kerana tajuk dia macam ni, kerana aku hidup kerana cinta. Tajuk buku mungkin berkisah tentang penyakit yang dia hadapinya lah. So itu maksudnya tak rugi menulis, insya-Allah niat yang baik, niat kerana Allah, dan insya-Allah apa tulisan baik kita akan membawa kepada alam abadi insya-Allah. Baik. Kak Yati, menyambung kepada apa yang Kak Izzat dan juga Kak Rozi tadi. Silakan. Okay. Alhamdulillah. Bak kata Puan Guru kami, Bonda Nur, apabila Allah bagi kita bakat, dia datang dengan tanggungjawab. Okay. Apabila kita boleh menulis, bermakna kita bertanggungjawab ke atas tulisan kita dan juga ke atas bakat yang kita ada. Sekarang kita tengok ada banyak lambakan, tulisan-tulisan. Kalau kita tengok dekat web pun ada. Ada tulisan porno, ada tulisan yang menjurus ke arah yang negatif. Jadi, apa kita nak jawab kepada Tuhan bila kita ada bakat tu tapi kita tak guna? Kita biarkan benda-benda yang negatif menjadi lambakan, terutama di negara kita, kepada umat Islam terutamanya, pada umat kita. Jadi apa yang kita nak jawab pada Tuhan? Kita ada bakat, kita diam. Kita ada bakat tapi kita tak tulis. Ini yang kita kena selalu fikir. Bila kita nak tulis pula mesti kita kena ada skill untuk menyentuh hati, sebab tu kita kena belajar. InsyaAllah dengan tulisan yang baik, kita tulis daripada hati, kita menyentuh hati dengan harapan kita sebarkan juga nota-nota pesanan kebaikan kepada semua pembaca yang boleh bawa juga mereka kepada kebaikan, insyaAllah. Baik. Ringkas dan padat saja daripada Kak Rozi, Kak Izzat dan juga Kak Yati. Okey, di hujung 1 minit. Kalau nak dapatkan buku Mrs. Papa, mungkin boleh hubungi siapa di kalangan kalian ataupun boleh hubungi masing-masing ke? Nak dapatkan di mana? Mungkin boleh promosi sikit tentang buku Mrs. Papa. Siapa yang nak kongsikan? Promosi. Siapa nak, macam mana nak dapat buku ni? Macam tu maksudnya. Okey, untuk dapatkan buku Mrs. Papa ni, boleh dapatkan daripada para penulis. Okey, maknanya kalau dapat daripada penulis ni boleh akan insya-Allah akan dapat tanda tangan eksklusif khas untuk pembeli lah. Okey, kemudian juga boleh dapatkan daripada penulis ada stok masing ni. Okay. InsyaAllah ada stok, kita borong dengan galeri ilmu. Okey. Kemudian boleh juga dapatkan daripada dropshipper Bonda Nur yang memang membekalkan buku-buku Akademi Bonda Nur. Juga boleh beli dengan galeri ilmu dan juga kedai-kedai buku terpilih yang berhampiran. Ya. Baik, itu merangkap teruslah kepada Kak Izzat dan juga Kak Rozi agaknya ya. Okey, baik. Saya rasa sampai sini saja dulu sesi yang kita ada. Kita dah pun 1 jam lebih bersama-sama dengan Kak Izzat, Kak Rozi dan juga Kak Yati. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi menonton dan bersabar dengan kita atas beberapa isu teknikal dan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Mewakili pihak Kak Izzat dan juga Kak Rozi dengan Kak Yati jugalah kan. Apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang sudi menonton siaran langsung ini. Terima kasih Kak Izzat, terima kasih Kak Rozi dan juga Kak Yati kerana sudi berkongsi pengalaman. Semoga terus kuat berjuang, semoga terus tabah menghadapi apa sahaja dugaan yang ada dalam hidup, dan semoga terus menukil, menghasilkan karya-karya yang memberi manfaat dan juga mencetus inspirasi kepada para pembaca, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di Sema Peace episod yang akan datang di lain waktu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh.